Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, terima kasih untuk anak-anak ustazah yang ustazah sayang. Terima kasih sebab sama-sama turut serta dalam kelas kita pada petang ini, walaupun hanya melihat rakaman saya mengajar sahaja, tapi ini pun sudah cukup untuk awak semua menimba ilmu. Walaupun kita tidak dapat bersemuka melalui Google Meet atas sebab-sebab tertentu, dan jadi ustazah harapkan ini bukanlah satu alasan untuk kamu semua tidak belajar. Okey, kita tengok kita buka kitab ibadat darjah 3. Buka kitab ibadat darjah 3, kita dah masuk kepada pelajaran 4 iaitu mandi. Dekat muka surat 26. Okey, dekat situ kalau tengok dekat slide ustazah ada bagi tahu jenis-jenis mandi ni ada 3 iaitu mandi wajib, mandi sunat dan mandi harus. Okey, jadi dekat antara ketiga-tiga ni ustazah akan terangkan dahulu tentang mandi wajib. Maaf sebab ustazah pakai macam gini sebab hujan, jadi nak dapatkan suara tu biar jelas tu yang ustazah buat macam ni, jadi jangan terkejut. Okey. Okey, kita tengok, kita pergi kepada slide yang pertama, slide yang seterusnya iaitu mandi wajib. Okey, tengok pada slide ustazah ada bagi pengertian mandi wajib iaitu mandi yang dilakukan bagi seseorang yang berhadas besar atau kerana mati selain daripada mati syahid. Jadi kita semua dah sedia maklum, awak semua sudah tahu apakah itu mandi wajib, yang di mana mandi wajib ni adalah sesuatu perbuatan yang kita nak sucikan diri kita daripada hadas besar. Jadi bila kita dah sucikan diri kita daripada hadas besar, maka kita bolehlah melakukan amalan ibadah iaitu macam solat dan sebagainya. Okey, jadi dekat sini dia kata mandi wajib ni adalah mandi yang dilakukan bagi seseorang yang berhadas besar. Jadi kalau seseorang itu mati syahid, jadi dah tak perlu untuk mandi wajib, sebab mati syahid ni umpamanya macam dihapuskan dosanya daripada macam dia ni baru lahir. Itulah umpamanya. Okey, tengok dekat info yang dekat dalam kitab tu kan ada kan info. Tengok dekat info tu, mati syahid ni apa? Mati syahid ni adalah seseorang yang mati kerana berjuang pada jalan Allah. Contohnya orang yang mati dalam peperangan mempertahankan agama. Okey, kita pun tengok dekat negara Palestin. Dekat sana tentera Bani Israel, mereka pergi mereka melakukan peperangan, melepaskan kejahatan bom dan sebagainya kepada kepada kaum-kaum Bani Palestin. Jadi apabila mereka ni berjuang, mereka ni mempertahankan agama mereka iaitu agama Islam, maka apabila mereka mati, itulah yang dinamakan sebagai mati syahid, kerana mereka ni sanggup mengadakan nyawa mereka ni untuk mempertahankan agama Islam. Itulah dimaksudkan dengan mati syahid. Okey, kita tengok kepada slide yang seterusnya, itu sebab-sebab yang mewajibkan mandi. Okey, tengok dekat kitab ada 6 sebab yang mewajibkan mandi, tapi dalam kitab ni tak dikhususkan kalau keluar mani ni untuk lelaki ke untuk perempuan. Jadi ustazah buat slide, ustazah asingkan untuk lelaki dan perempuan. Kenapa ustazah buat macam ni? Aman, kemudahan kepada awak semua untuk lebih faham dengan aspek-aspek yang mewajibkan kita ni sebagai umat Islam untuk mandi wajib. Okey, kita tengok yang bagi lelaki apa dia. Yang pertama adalah keluar air mani, bersetubuh ataupun mati yang bukan mati syahid. Okey, kalau keluar air mani ni apa? Okey, tengok dekat kitab. Keluar air mani ni adalah dia boleh berlaku sama ada bermimpi atau terangsang sehingga keluar air mani. Apabila air mani ni, kalau tengok dekat info, awak nak lebih faham, tengok dekat info kitab ni, dia ada cakap air mani ni ialah sejenis lendir. Dia lendir yang berwarna putih, pekat dan melekit, seperti putih telur yang keluar ketika kemuncak syahwat. Okey, jadi untuk peringkat umur awak semua ni cukup tahu yang air mani ni dia hanya. Okey, kita sambung.
Okey, cukup untuk peringkat awak semua tahu yang air mani ni adalah sejenis lendir ataupun air yang keluar daripada kemaluan kita yang berbentuk pepejal likat yang berwarna pekat. Itu adalah air mani. Bila dia akan keluar, dia boleh keluar melalui mimpi ataupun ketika kita semua ni sedang syahwat dan sebagainya, terasa terangsang. Itu yang dimaksudkan air mani. Cukup dekat situ saja untuk peringkat umur awak semua. Okey, kita tengok yang kedua iaitu bersetubuh. Apa dia bersetubuh? Tengok dekat kitab nombor 5, dia adalah bagi pasangan yang telah melakukan jima'. Jima' ni adalah bersetubuh yang mewajibkan mereka untuk mandi wajib. Jadi apabila pasangan suami isteri ni apabila mereka sudah berjima', bersetubuh, maka wajib untuk mereka mandi wajib setelah melakukan persetubuhan untuk bagi membersihkan diri mereka daripada kekotoran. Okey, cukup untuk itu. Awak semua nak faham tentang persetubuhan. Okey, kita seterusnya kepada mati yang bukan mati syahid. Jadi jika seseorang itu mati bukan daripada aspek mati syahid, dia meninggal dalam keadaan aksiden, meninggal dalam keadaan tidur ataupun sebagainya, itu yang dinamakan sebagai mandi wajib. Untuk kita mandi wajib. Kalau awak mati syahid, jika seseorang itu mati syahid, barulah dibolehkan untuk seseorang itu tidak mandi wajib sebab dia dah mati syahid. Diri mereka ni sudah terlepas daripada segala dosa dan Allah angkat mereka disebabkan mereka ni sanggup mengadakan jawapan mereka untuk mati syahid. Jadi kalau untuk mereka yang bukan mati syahid, jadi mereka ni diwajibkan untuk mandi. Bukan orang yang dah mati tu kena mandikan diri mereka sendiri, bukan. Okey, contohlah situasinya orang yang meninggal. Jadi orang sekeliling akan mandikan jenazah tersebut dalam keadaan mandi wajib. Itulah maksudnya. Okey, kita tengok kepada kotak yang seterusnya iaitu bagi perempuan sahaja. Okey, kotak yang pertama tadi itu bagi lelaki dan perempuan. Itu khusus untuk lelaki dan perempuan yang wajib ke atas diri mereka untuk mandi wajib. Tapi kalau untuk perempuan sahaja, kita tengok yang pertama adalah darah wiladah, darah haid dan darah nifas. Jadi ketiga-tiga darah ni adalah sinonim bagi perempuan, bagi wanita yang telah akil balik. Jadi para wanita yang sudah akil balik, mereka akan keluar darah haid. Okey, peringkat yang pertama mereka akan keluar darah haid. Apa dia darah haid ni? Perempuan yang sudah balik akan keluar darah haid mengikut tempoh tertentu. Apabila kering darahnya, wajiblah ia untuk mandi. Maksudnya di sini, perempuan-perempuan yang keluar darah haid adalah lingkungan umur 9 tahun sudah boleh datang. Majoriti kalau peringkat zaman sekarang ni, umur 9 tahun mereka dah akan datang darah haid. Umur 12 tahun dah keluar dan sebagainya. Jadi apabila darahnya keluar, bila hari pertama darahnya akan keluar, maka tidak wajib untuk mereka untuk solat. Kiranya diri mereka tu dalam keadaan kotor sebab sudah keluar darah. Apabila darahnya sudah terhenti, sudah kering, dah tidak keluar darah lagi, maka wajib bagi untuk seseorang perempuan itu mandi wajib. Apabila perempuan tersebut sudah mandi wajib, maka barulah diri mereka itu boleh untuk melakukan solat, untuk melakukan amalan ibadat yang lain. Apabila perempuan itu uzur, bukanlah diri mereka ni tidak boleh untuk melakukan amal ibadat langsung. Boleh. Cuma bolehnya adalah berzikir dan sebagainya. Kalau solat, baca Al-Quran, itu semua tidak boleh sebab diri mereka masih lagi dalam keadaan kekotoran iaitu uzur. Okey, kita tengok yang seterusnya adalah keluar darah wiladah. Darah wiladah dengan darah nifas ni dia lebih kurang sebab situasinya ketika melahirkan anak, selepas melahirkan anak. Kita tengok kalau wiladah. Wiladah ni adalah perempuan yang lepas melahirkan anak, maka wajib ia mandi. Okey, apabila kita tengok mak-mak kita, apabila mereka ni baru lepas melahirkan anak, automatik darah mereka akan banyak dekat tilam tersebut sebab nak melahirkan ni bukan sesuatu yang mudah, kan? Okey, jadi apabila perempuan tersebut lepas melahirkan anak, bila keluar darah, maka selepas darahnya kering, maka wajib untuk bagi seseorang perempuan itu mandi wajib.
barulah boleh melakukan amalan ibadah. Sama juga dengan keluar darah nifas. Kita tengok dekat kitab, perempuan selepas melahirkan anak akan keluar darah nifas dalam tempoh tertentu. Apabila kering darahnya, maka wajib pergi mandi. Maksudnya, tak semestinya selepas seseorang perempuan itu melahirkan anak, lepas lahir itu terus darah berhenti, tidak. Mungkin dalam beberapa hari darahnya akan keluar semula. Itu yang dimaksudkan dengan darah nifas. Jadi apabila berlaku hal sedemikian, maka wajib untuk seseorang perempuan itu mandi wajib selepas darah tersebut kering daripada kemaluannya. Jadi itulah yang dinamakan sebagai mandi wajib darah nifas. Okey, daripada ke-6 ni, Ustazah boleh simpulkan di sini. Dia senang saja untuk awak semua ingat. Kenapa? Antara sebab-sebab yang mewajibkan untuk diri seseorang itu mandi. Ingat je, kalau bagi lelaki dan perempuan, yang pertama keluar air mani, yang kedua bersetubuh, yang ketiga mati selain mati syahid. Jadi untuk perempuan dia pula keluar darah, ingat, darah haid, darah nifas, darah wiladah. Itu sahaja 3 perkara ni adalah khusus untuk perempuan. Jadi yang lain adalah khusus untuk lelaki dan perempuan. Okey, Ustazah rasa itu sahaja untuk hari ni. Hari ni kita belajar tentang pengertian mandi wajib. Kita belajar apa sebab-sebab yang mewajibkan kita untuk mandi. Jadi awak semua jangan hafal, just ingat apa yang Ustazah suruh awak ingat. Kalau bagi perempuan dengan lelaki macam ni, kalau khusus untuk lelaki sahaja macam ni, khusus untuk perempuan sahaja macam ni. Jadi ianya mudah. Kalau awak hafal, awak akan cepat lupa. Jadi bila awak faham, awak mudah ingat sampai bila-bila. Okey? Jadi itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kerana sudi join sama-sama kelas kita pada petang ini melalui rakaman sahaja, walaupun kita tidak dapat bersemuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.